Okey, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, nampaknya isu rasuah untuk adun-adun di Sabah semakin hangat. SPRM dikatakan sudah pun mengambil keterangan. SPRM sudah dikatakan sudah pun menyiasat mereka-mereka yang dikatakan didakwa terlibat. Setelah itu banyaklah suara-suara yang cuba untuk mengatakan bahawa Ketua Menteri Sabah Haji G, Datuk Seri Haji G, Datuk Seri Panglima Haji G Manor, supaya meletak jawatan dan membubarkan membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Perlukah untuk Haji G, Ketua Menteri, letak jawatan? Saya kata belum perlu, tidak perlu. Bukanlah kita punya budaya. Bukan budaya kita di Sabah. Setiap kali ada kes yang belum tentu siapa betul siapa salah, letak jawatan. Mungkin itu budaya di tempat yang lain, tapi di Sabah tidak begitu. Jangan jadikan budaya di tempat lain seolah-olah kita pinjam pula budaya dorang. Sebab budaya kita di Sabah berbeza. Jadi pada pendapat saya, Haji G belum perlu untuk letak jawatan sehingga dia ada dapati betul-betul bersalah barulah. Tapi sekarang ini tiada pun. Dia punya video-video yang kena sebar itu pun hanya disebut nama dia, tapi tidak ada pun muka dia di sana. Lainlah dengan yang lain, itu memang ada nama, ada muka sekali. Jadi pada hemat saya, pada pendapat saya, Haji G belum perlu untuk meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri. Lagi pula, ini adalah hampir-hampir dekat-dekat dengan PRN. Jadi janganlah terburu-buru sangat untuk mau bubar pula. Kalau belum ada keperluan, jangan dulu bubar. Kalau belum yakin boleh menang, maksud saya boleh menang ni, belum yakin cukup persediaan untuk pilihan raya negeri, kalau belum ada persiapan, belum semua diatur, semua PDM, semua belum diatur, tempat mengundi, buat kajian tentang cuaca, perayaan dan sebagainya. Kalau belum ada kajian, pada hemat saya janganlah dulu terburu-buru, pelan-pelan, tenang-tenang saja. Bila sudah sedia, bubarkanlah. Tapi untuk letak jawatan, saya fikir janganlah, tidak perlu letak jawatan. Tidak perlu letak jawatan. Dan komen saya pula untuk pendapat sama ada siapa yang perlu ditangkap, yang pemberi rasuah ataupun yang menerima rasuah. Komen saya mudah ya tuan-tuan dan puan. Komen saya mudah. Semua yang bersalah patut untuk diambil tindakan. Sama ada pemberi rasuah, penerima rasuah, siapapun yang berkaitan, yang bersalah, yang ada berkaitan dengan makan rasuah, duit haram, salah guna kuasa, seleweng, semua perlu untuk diambil tindakan. Ndak kiralah siapa, ndak kiralah kau siapa, ndak kiralah pangkat besar manapun, kalau bersalah tetap bersalah, tangkap tetap tangkap. Okey, jadi stand saya senang. Saya punya stand senang, iaitu untuk pendapat saya, sama ada Haji G mau perlu untuk letak jawatan atau tidak. Budaya kita di Sabah bukan budaya letak-letak jawatan, tidak. Budaya kita di Sabah adalah budaya untuk mempertahankan kebenaran. Jadi kalau betul lebih baik Haji G mempertahankan diri dia lah. Pertahankan diri dan keluarkanlah semua fakta-fakta yang dia tidak berkenaan, dia tidak bersalah, tidak terkait pun dengan apa yang dorang cakap itu. Itu lebih baiklah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya masih ingat dulu
Masih ingat dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ada banyak bukti berkotak-kotak. Lepas tu orang start lah perli dia lah. Orang start lah kata, mana 6 kotak? Kau sabar pakcik. Kau sabar makcik ya. Kau sabar. 6 kotak, 5 kotak. Kamu ingat Perdana Menteri sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia macam yang dulu-dulu punya kan, main terja aja tanpa pakai otak. Otak mana otak? Di lutut kah? Begitulah. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan begitu. Sebelum bertindak siasat dulu, cari dulu semua dia punya bukti. Satu persatu kotak. Ambil kamu satu persatu kotak dikeluarkan. Kotak pertama sudah ada nafas. Kotak kedua fashion ballet. Tunggu sajalah. Kotak ketiga tunggu, nanti ada lagi. Ini padi beras ini, kartel yang bakal akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tengoklah. Kita tengoklah siapa yang duk perli. Mana 6 kotak? Tunggu. Lepas tu ada ramai cakap kata ada bukti tapi sampai sekarang tak ambil tindakan. Tunggu saja, ndak lama lagi. Siapa yang sangat-sangat berimpian untuk kena siasat itu jangan risau. Tidak lama lagi mungkin nama anda juga akan disebut. Itu kartel-kartel luar biasa. Bagus. Semua kotak-kotak itu nampaknya kotak-kotak naga. Apa barang cari bilis-bilis. Orang-orang sebelum ni kepimpinan negara sebelum ini yang dapatnya bilis-bilis. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dapatnya apa? Yang dapatnya naga-naga, buaya-buaya, jerung-jerung. Ambil kau. Ini barulah betul. Okey, so siapa yang bakal akan terima nasib buruk? Tunggu saja. Yang sekarang sudah pasti ada ialah nafas 1.8 bilion. Bagaimana? Siapa pemimpin waktu itu? Siapa pemimpin waktu itu? Siapa Perdana Menteri waktu itu? Siapa CEO waktu itu? Hamzah Zainuddin apa kabar? Hamzah Zainuddin apa kabar? Kita tanya kabar saja. Hamzah Zainuddin apa kabar? Lepas itu siapa lagi? Nanti kita tengoklah. Muhyiddin Yassin apa kabar? Muhyiddin Yassin apa kabar? Okey. Parti Bersatu apa kabar? Muhyiddin Yassin kata tidak satu pun masuk ke dalam akaun dia. 1 sen pun tidak masuk akaun dia. Betul lah, 1 sen pun tidak masuk akaun kamu, Muhyiddin Yassin. Tapi masuk dalam akaun Bersatu. Jadi apa kabar Bersatu? Kita tunggulah nanti ya. Okey, dengar kata Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal akan dedakan banyak lagi. Nombor 1 sudah sekarang ini sudah kita tahu ialah daripada nafas fashion ballet. Dah lama lagi padi beras. Ada kartel padi beras. Dan dengar kata ada lagi. Tunggu saja. Adakah Muhyiddin dalam keadaan kepanasan, Hamzah Zainuddin kepanasan, Hadi Awang kepanasan, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional kepanasan? Yang sekarang ini bila sudah kepanasan, kerja dia tabur fitnah ajalah. Itu saja dapat buat. Nak cari bukti tidak dapat. Mau cari fakta pun tiada, apa-apa pun tiada. Jadi terpaksalah cipta persepsi, cipta fitnah. Yang akhirnya bila dilawan dengan fakta memang kantoi habis ketahuan, confirm ketahuan kantoi bahawa itu adalah fitnah. Okey? Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Bung Mokhtar muncul. Muncul di mana? Kita sebelum itu cerita tentang isu rasuah, video rasuah di Sabah lah. Sekarang ini nampaknya sudah ada sedikit percanggahan. Yang Azam Baki cakap lain,
yang terjadinya lain. Tidak tahu mana yang betul, tapi Adun Sabah kata mereka sudah disiasat, sudah dipanggil ambil keterangan. Azam Baki kata tidak, belum ambil sebarang tindakan sebab belum ada laporan, jadi bingung, semakin bingung. Okey, biarkan sajalah, kita ikut saja laporan-laporan media lah. Okey, so akhirnya Bung Mokhtar pula muncul. Bung Mokhtar, siapa yang tak kenal Bung Mokhtar di Sorrentino, Malaysia? Manusia paling berani bila bercakap di Dewan Rakyat. Paling berani. Okey, so apa dia muncul kali ini? Adakah dia terlibat dengan rasuah itu? Tidak, bukan pasal dia terlibat rasuah, tapi akhirnya Bung Mokhtar muncul memberikan gesaan kepada SPRM supaya siasat Adun Sabah yang dituduh rasuah. Ini masanya Bung Mokhtar pula, savage, revenge, avenge, apa-apa sajalah, avenge-nya. Dulu waktu dia kena siasat, bukan main lagi. Orang semua mau tengok, Bung Mokhtar. Kali ini giliran Bung Mokhtar pula. Ambil kamu. Giliran Bung Mokhtar pula. Gesa SPRM siasat Adun Sabah dituduh rasuah. Betul lah orang bilang. Awas kau monyet. Roda tidak selalu berhenti. Roda selalu berpusing. Kadang-kadang kau di atas, kadang-kadang kau di bawah. Sekarang giliran Bung Mokhtar pula kasih ketawa. Kasih ketawa. Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Bung Mokhtar Adin, menggesa pihak berkuasa untuk menyiasat pemberi dan penerima rasuah dalam siri klip video yang didakwa menunjukkan ahli politik Sabah terlibat dalam perbuatan rasuah. Ini lebih dahsyat. Bung Mokhtar tidak ada video. Bung Mokhtar tidak ada video tahu. Akhirnya dia menang, dilepaskan dan dibebaskan untuk kes rasuah yang melibatkan dia, isteri dia. Jadi tiada video. Kali ini ada video, lebih dahsyat yo. Bung Mokhtar menegaskan bahawa UMNO Sabah tidak terlibat dalam skandal berkenaan. Katanya cuma kita melihat ada kepentingan untuk pihak berkuasa menyiasat mereka yang dituduh. Katanya seperti dilapor oleh Sinar Harian. Katanya sekarang ini saya nampak pemimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS menuduh ada perasuah. Jadi jika ada perasuah, bermakna ada orang yang dirasuah, kata Bung Mokhtar. Bermakna kedua-dua pihak ini perlu disiasat oleh SPRM. Betul. Mana-mana YB yang terlibat, maka panggillah, siasatlah. Kata dia. Mesti dia senyum-senyum waktu dia cakap ni. Bung Mokhtar nampaknya mengambil pendirian yang agak berbeza dengan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, yang pada 12 November berkata dia akan bekerjasama dengan pihak berkuasa berhubung dakwaan itu, tetapi menggesa supaya pemberi rasuah itu ditangkap dan disiasat terlebih dahulu. Sejak 9 November, Malaysia kini telah menerbitkan klip-klip video dari pemberi maklumat yang didakwa menunjukkan ahli politik Sabah terlibat dalam perbuatan rasuah. Pemberi maklumat itu merayu kepada SPRM untuk memberikannya imuniti daripada pendakwaan sebelum menyerahkan bukti kepada pihak berkuasa yang bagi tindakan selanjutnya. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, dia tidak dapat memberikan jaminan bertulis mengenai perkara itu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga menegaskan bahawa perasuah tidak akan diberikan perlindungan. Okey, so mengenai dakwaan video itu mungkin dihasilkan menggunakan AI. Bung Mokhtar berkata siasatan mesti dijalankan terlebih dahulu. Ahli Parlimen Kinabatangan itu berkata demikian sebagai respons kepada Adun Sabah. Yusuf Yaakob yang berkata video itu mungkin dihasilkan menggunakan AI. Kesian AI. AI yang diam-diam di rumah kena marah-marah pula. Dia tidak kena mengena pun susah juga. Kesian. Okey, so kita harap SPRM akan menyiasat perkara ini. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, SPRM telah mengambil keterangan. SPRM telah mengambil keterangan daripada timbalan Ketua Menteri Sabah dan dua lagi adun. Ini maknanya SPRM sudah pun
bertindak dan SPRM akan menyiasat perkara ini. Wow, timbalan Ketua Menteri Sabah dalam bahaya, 2 adun lagi dalam bahaya. Oh, ini soalan yang cepu emas, soalan besar. Adakah mereka betul-betul terlibat? Adakah mereka benar-benar telah meminta, menerima rasuah, terlibat dalam skandal rasuah ini? Kita belum pasti, tetapi yang sudah pasti telah diterbitkan di Malaysia kini. SPRM ambil keterangan dari timbalan Ketua Menteri Sabah dan 2 adun. SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, telah pun memulakan siasatan ke atas video yang tular baru-baru ini yang melibatkan 2 adun Sabah yang didakwa telah terlibat dalam dakwaan rasuah. Didakwa telah terlibat dalam dalam dakwaan rasuah menurut maklumat yang diperolehi oleh Malaysia kini. Wow, ini semakin panas, semakin menarik perhatian dan semakin memuncak di kala PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah, semakin menghampiri. Malaysia kini pada pagi ini melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merekodkan kenyataan daripada Wakil Rakyat Kemabong Rubin Balang nombor 1. Nombor 2, kemudian The Star pula telah melaporkan SPRM turut mengambil kenyataan timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Syahelmi Yahya dan adun Tempasuk Arsad Bistari. Wow, maksudnya sudah 3 ni. Rubin Balang. Lepas tu itu daripada Malaysia kini. Daripada The Star melaporkan SPRM untuk mengambil kenyataan timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Syahelmi Yahya dan adun Tempasuk Arsad Bistari. Pemberi maklumat mendedahkan klip rakaman 3 video yang didakwa membabitkan ketiga-tiga individu yang disoal siasat oleh SPRM itu. Terdahulu, Rubin Balang mengesahkan dia telah dipanggil oleh agensi anti rasuah itu untuk menjawab soalan berhubung dakwaan melibatkan dirinya. Menurut Wakil Rakyat Kemabong itu, iaitu Rubin Balang, yang turut dipaparkan dalam rakaman tersebut, dia telah dipanggil oleh agensi anti rasuah itu untuk menjawab soalan berhubung dakwaan yang melibatkan dirinya. Katanya SPRM telah memulakan siasatan ke atas saya dan berhubung isu yang tular itu. Terbaiklah SPRM. Saya rasa tidak sesuai untuk beri komen buat masa ini, katanya melalui message tag pada Malaysia kini sambil menyatakan kenyataannya telah direkodkan oleh pegawai penyiasat semalam. Pengurusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah atau SEDCO yang dimiliki oleh kerajaan negeri itu berkata demikian ketika diminta untuk mengulas mengenai dakwaan rasuah tersebut. Dalam satu pendedahan, pemberi maklumat di sebalik rakaman video itu mendakwa Rubin telah menerima lesen cari gali. Rubin menerima lesen cari gali mineral arang batu pada tahun 2023 sebagai ganjaran kerana menyokong Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Lesen tersebut didakwa diluluskan kepada sebuah syarikat bernama Wawasan Pembangunan Desa Permai Sdn Bhd 14 Julai 2022 di mana pada waktu itu Rubin dikatakan memegang saham majoriti dalam syarikat tersebut. Turut didakwa bahawa kelulusan lesen itu merupakan satu bentuk konflik kepentingan kerana Rubin memegang jawatan bertaraf menteri selaku pengerusi SEDCO. Rubin didakwa ke jawatan tersebut pada 5 Disember 2020, kurang 3 bulan selepas memenangi kursi DUN Kemabong. Dakwaan ini adalah kesinambungan daripada video yang didedahkan oleh pemberi maklumat tersebut pada Rabu lalu yang menunjukkan Rubin mendedahkan bahawa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor memberikan 1 walaupun dia meminta 2. Malaysia kini telah menghubungi Haji Ji dan pejabat Ketua Menteri Sabah untuk mendapatkan respon terhadap dakwaan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sentiasa menjadi persoalan kepada semua orang yang saya jumpa lah, di tamu kah, di kedai runcit kah, di kedai kopi kah,
Di tepi jalan kah, di tengah jalan kah, di atas sawah padi kah, tengah mancing kah, tengah buat apa pun, soalan benda yang sama ditanya pada saya, seolah-olah saya ini apa, ensiklopedia ke apa. Saya bukan ensiklopedia juga, bukan semua benda tahu juga. Soalan orang yang memang betul tricky question sebenarnya. Mau jawab susah, anda jawab pun susah. Kalau jawab takut salah, fitnah. Nggak jawab takut orang cakap saya nggak tahu apa-apa. Jadi susah jugalah. Soalan dia ialah, orang tanya siapa rasanya 8 orang, siapa agaknya 8 orang adun yang didakwa. Yang didakwa belum lagi betul tahu nih. Didakwa saja, tapi buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada, cuma belum ada buat laporan pada SPRM. Siapa agaknya 8 orang adun yang dikatakan terlibat di dalam isu skandal rasuah, minta rasuah, terima rasuah, memberi rasuah, yang terlibat dalam tu video lah, itu isu video audio tu lah. Ada beberapa nama yang memang sudah menafikan. Yang sudah menafikan ada beberapa nama lah. Ada beberapa nama yang sudah menafikan bahwa tidak terlibat. Pertama yang membuat penafian Dr. Yusuf. Kenapa dia buat penafian? Saya pun dah tahulah. Tapi dia buat penafian lah. Dia buat penafian tidak terlibat. Jadi ingat, dia buat penafian tidak terlibat. Jadi setakat ini dia kata dia tidak terlibat. Itu yang pertama yang membuat penafian. Kedua, yang telah ada di dalam video yang tular. Yang telah tular di video Datuk Rubin. Tapi itu pun belum ada apa-apa tahu. Tapi memang video itu memang yang tersebar itulah memang mengejutkan jugalah. Part yang mengejutkan saya, yang paling mengejutkan saya part berakhir itu. Itu sejak kamu cakap kah, you're wasting my time. Itu memang betul-betul mengejutkan tau. Betul. Okey, so seterusnya yang membuat kenyataan, yang membuat statement tentang perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah Haji G, Ketua Menteri Sabah sendiri, yang membuat satu statement tentang perkara ini, yang mana beliau berkata beliau sedia untuk memberikan kerjasama kepada SPRM. Lepas tu dia kata pemberi maklumat perlu untuk ditangkap dulu. Pemberi maklumat, iaitu pemberi rasuah lah, orang yang mau bagi rasuah. Tapi pada pendapat saya, dua-dua lah bakal kena tindakan. Yang membagi rasuah pun kasih kena tindakan, yang minta rasuah pun kasih kena tindakan. Baru langam. Begitu, baru langam. Kalau ada orang yang minta rasuah, adalah pemberi rasuah. Kalau tiada orang mau bagi rasuah, tiadalah penerima rasuah. Tapi kalau orang tidak minta rasuah, tiadalah pemberi. Begitulah, dua-dua pun salah. Okey, jadi ada beberapa nama lagi yang bakal akan muncul. Saya percaya tidak lama lagi akan ada video lagi yang akan timbul. Jadi adun-adun di Sabah ataupun yang bekas ada kuasa menteri kah, timbalan menteri kah, sekarang bakal panas. Sekarang bakal panas, merasa seperti cacing kepanasan di tengah-tengah tanah yang sejuk. Memang ini sekarang akan ada adun-adun yang mulai mencongak-congak, mulai berfikir, mengingat-ingat, aku ada kah itu aku ada kah itu jadi mana mau lari. Mana mau lari, tunggu sajalah. Tunggu saja, video kamu akan keluar. Tidak lama lagi. Pertama, kedua, tunggu saja. Kalau memang sudah ada orang buat laporan kepada SPRM, tunggu saja, SPRM akan melawat anda. Okey, PRN Negeri Sabah, dah lama sudah lagi
PRN Negeri Sabah dah lama sudah lagi. Jadi kalau memang betul 8 orang adun ini kalau memang betul diorang ada terlibat dalam isu rasuah, kalau betul tahu. Tapi ini belum betul. Okey. Kalau betul memang diorang akan terjejas lah peluang diorang untuk dapat bertanding sekali lagi dan menjadi adun sekali lagi. Inilah masalah rasuah. Bila kau bagi rasuah, lepas tu bila yang kau terima rasuah, yang pemberi rasuah itu mengharap sesuatu dan tidak dapat, di sanalah kau masalah. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selalunya bila ada saja kes yang melibatkan pemimpin parti politik, mesti ada saja gesaan supaya pemimpin tersebut letak jawatan serta-merta, supaya letak jawatan lah, macam-macam lah. Okey. Banyak sudahlah pemimpin-pemimpin yang selepas ada kes mahkamah ataupun kes-kes yang melibatkan rasuah ke apakah, memang otomatik lah adalah suara-suara mau supaya letak jawatan dan sebagainya. Contohnya dorang Setiausaha Agung Bersatu itulah sudah letak jawatan, dan ramai lagi bila ada kes mahkamah saja, ada kes macam-macam siasatan mesti diarah, dapat diminta, digesa untuk letak jawatan. Bagaimana pula dengan Haji G? Bagaimana pula dengan Haji G, Ketua Menteri Sabah? Kasih Bapak. Kami sudah send dia, Pak. Sudah send kasih tahu si Murid dan Sahabat, Pak. GLC pun tak ada. Juta, tapi Datuk kena garanti kawasan tu boleh masuk. 3 juta. Itu saja. Sebab sekarang ni bukan itu saja. Itu saja tu. Baik. Wasting my time, betul. Adakah orang yang berani untuk suruh dia letak jawatan? Adakah orang yang cukup berani untuk suruh dia berundur, bubarkan DUN sementara siasatan dijalankan? Sebab setakat ini memang nama dia kena sebut lah. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahawa dia kes ini belum lagi ada apa-apa kes yang kuat, kerana belum ada orang buat laporan polis kepada SPRM. Jadi belum ada apa-apa yang bersalah lah. Tapi kita hanya cakap bahawa setiap kali ada begini mestilah ada orang suruh letak jawatan dan sebagainya. Mungkin tidak lama lagi Bung Mokhtar pula akan arahkan supaya Haji G letak jawatan, Haji G bubarkan DUN, letak jawatan. Mungkin dah lama lagi adalah NGO yang mau supaya dia letak jawatan dan sebagainya. Ada yang terbaru ini NGO, ada satu NGO sudah pun menggesa SPRM untuk mempercepatkan, untuk menyegerakan proses siasatan kepada kes rasuah ini. Baik, jadi pada pendapat anda, perlukah Haji G pun diminta seperti mana yang lain-lain tu, yang biasa-biasa berlaku tu, supaya diminta supaya letak jawatan, bubar parlimen, bubarkan DUN, letak jawatan? Perlu atau tidak? Anda tinggalkan komen anda. Adakah dia perlu untuk letak jawatan dan bubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah? Saya fikir mungkin bagus jugalah. Mungkin ini juga petanda untuk dia segerakan bubarkan DUN dan test power. Test power masih lagi laku kah dia selepas adanya skandal yang mengejutkan ini, yang orang tidak sangka-sangka tiba-tiba boleh berlaku ini. Jadi anda tinggalkan komen anda.
denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita tunggulah pengumuman demi pengumuman. Saya pikir tidak lama lagi akan ada pengumuman penting lah daripada Haji Ji. Kita tunggu saja. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selalunya bila ada saja kes yang melibatkan pemimpin parti politik, mesti ada saja gesaan supaya pemimpin tersebut letak jawatan serta-merta, supaya letak jawatan lah, macam-macam lah. Okey, banyak sudahlah pemimpin-pemimpin yang selepas ada kes mahkamah ataupun kes-kes yang melibatkan rasuah ke apakah, memang automatik lah adalah suara-suara mau supaya letak jawatan dan sebagainya. Contohnya dorang Setiausaha Agung Bersatu tu lah, sudah letak jawatan, dan ramai lagi bila ada kes mahkamah saja, ada kes macam-macam siasatan ke, mesti diarah, dapat diminta, digesa untuk letak jawatan. Bagaimana pula dengan Haji Ji? Bagaimana pula dengan Haji Ji, Ketua Menteri Sabah? Adakah orang yang berani untuk suruh dia letak jawatan? Adakah orang yang cukup berani untuk suruh dia berundur, bubarkan DUN sementara siasatan dijalankan? Sebab setakat ini memang nama dia kena sebut lah. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahawa dia kes ini belum lagi ada apa-apa kes yang kuat, kerana belum ada orang buat laporan polis kepada SPRM. Jadi belum ada apa-apa yang bersalah lah. Tapi kita hanya cakap bahawa setiap kali ada begini, mestilah ada orang suruh letak jawatan dan sebagainya. Mungkin tidak lama lagi Bung Mokhtar pula akan arahkan supaya Haji Ji letak jawatan, Haji Ji bubarkan DUN, letak jawatan. Mungkin dah lama lagi adalah NGO yang mau supaya dia letak jawatan dan sebagainya. Ada yang terbaru ini NGO, ada satu NGO sudah pun menggesa SPRM untuk mempercepatkan, untuk menyegerakan proses siasatan kepada kes rasuah ini. Baik, jadi pada pendapat anda, perlukah Haji Ji pun diminta seperti mana yang lain-lain tu, yang biasa-biasa berlaku tu, supaya diminta supaya letak jawatan, bubar parlimen, bubarkan DUN, letak jawatan? Perlu atau tidak? Anda tinggalkan komen anda. Adakah dia perlu untuk letak jawatan dan bubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah? Saya fikir mungkin bagus jugalah. Mungkin ini juga petanda untuk dia segerakan bubarkan DUN dan test power. Test power masih lagi laku kah dia selepas adanya skandal yang mengejutkan ini, yang orang tidak sangka-sangka tiba-tiba boleh berlaku ini. Jadi anda tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita tunggulah pengumuman demi pengumuman. Saya pikir tidak lama lagi akan ada pengumuman penting lah daripada Haji Ji. Kita tunggu saja. Bye bye.